Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak tahun 2 Ibn Khaldun. Baik, hari ini kita akan sambung PDPR kita. Okey. Yang bertajuk masih lagi pada topik berkenaan dengan Sabah dan Sarawak. Okey. Baik, cikgu nak anak-anak buka muka surat 81 Okey, muka surat 81. Hari ini kita akan belajar tentang alatan muzik tradisional. Okey, baik, alatan muzik tradisional tu adalah yang berasal di Sabah. Okey, kita bagi tajuk dah, ini adalah Sundatang. Okey. Baik, Sundatang ni adalah satu jenis alat muzik yang dimainkan di negeri Sabah. Okey, baik, kita tengok dialog tu. Nordin, jelaskan maklumat tentang alat muzik tradisional itu. Baiklah Liza, nama alat muzik itu adalah Sundatang. Sundatang ni adalah jenis alat muzik yang dimainkan oleh salah satu kaum di negeri Sabah. Dia popular di mana? Dia popular di negeri Sabah. Ia juga diperbuat daripada kayu yang keras seperti kayu nangka, iaitu kayu nangka. Okey, kayu nangka ni bukannya daripada buah nangka, pokok nangka tu. Okey, digunakan kayu daripada pokok nangka tu untuk membuat alat muzik bernama Sundatang. Talinya daripada tangsi atau dawai loyang. Okey, tangsi ni tali pancing lah. Tali pancing ni tali pancing lah. Dawai loyang ni dia macam tali tangsi tapi daripada besi lah. Okey, besi yang lembut. Besi yang lembut kita panggil dawai loyang. Okey, sebenarnya Sundatang ni lebih kurang macam gitar. Okey, lebih kurang macam gitar. Okey, gitar kan guna tali tangsi juga, ada tali gitar tu kan. Okey, hujung tu kamu perasan ada tempat untuk pusing, sama macam gitar untuk kita pusing supaya kita boleh ubah suai mengikut melodi yang kita mahukan. Okey, kita boleh, atau bahasa Inggeris ni kita kata tuning. Kita boleh tuning gitar tu. Jadi Sundatang ni lebih kurang macam gitar juga, cuma dia lebih tradisional. Gitar kan macam moden. Lepas tu gitar ni berasal daripada luar negara, bukannya direka khas daripada kita kan. Bukan direka khas daripada kita. Jadi mengambil inisiatif mereka sendiri, mereka mencipta satu alat muzik. Yalah, kalau dulu-dulu kita tahu kan, mereka bukannya duduk di kawasan bandar kan, orang kampung dan sebagainya. Jadi mereka mencipta alatan muzik ni yang bersesuaian dengan etnik mereka, kaum mereka. Okey, baik, itu habis untuk dialog berkenaan dengan alat muzik. Untuk hari ni hanya kemahiran mendengar saja, mendengar dan bertutur saja. Kita akan habiskan buku teks kita 81 dan 82 ni habis sudah jilid 1. Lepas ni kita akan sambung pada jilid 2. Jadi hari ni tak ada kemahiran menulis, hanyalah kemahiran mendengar dan bertutur saja. Okey, setelah habis cikgu terangkan ni, cikgu nak kamu rakamlah bacaan. Ada dua teks yang kamu kena rakam bacaan dan hantar di dalam Telegram nanti. Okey, baik. Bahagian B, baca dan nyatakan idea keseluruhan yang sesuai dengan teks. Lepa ialah sejenis perahu tradisional yang penting dalam kehidupan masyarakat Bajau di Semporna, Sabah. Semporna ni adalah satu daerah lah, daerah Semporna lah. Semporna, Sabah. Mereka menggunakan lepa untuk menangkap ikan dan dijadikan sebagai kenderaan harian. Lepa ni adalah perahu, bukan bot. Bot, sampan, perahu adalah tiga benda yang berbeza. Dia berbeza-beza. Bot lain, perahu lain, sampan pun lain. Okey. Mereka menggunakan lepa untuk menangkap ikan dan dijadikan sebagai kenderaan harian. Lepa ialah warisan kebanggaan masyarakat Bajau di Semporna sejak zaman berzaman. Maksudnya daripada dulu lagi. Okey, daripada zaman dahulu lagi, tok nenek moyang mereka menggunakan kenderaan ini untuk mencari rezeki. Lepa telah menjadi identiti dan budaya mereka. Okey, jadi bila orang yang pakai lepa, siapa yang gunakan lepa ni hanyalah masyarakat Bajau saja. Jadi identiti macam kita lah. Orang Melayu, kita ada baju Melayu kan. Jadi kalau kita pakai baju Melayu, itu adalah identiti kaum Melayu. Orang lain boleh pakai, tapi tetap orang kata ini baju Melayu. Orang tak cakap orang India pakai baju Melayu, orang tu cakap kau pakai baju India. Tak.
Dia baju Melayu tu ada identiti. Jadi orang tu tak akan panggil lepa ni. Orang sebut lepa, orang tahu ni mesti tak orang Bajau buat. Mesti dia ni orang sama ada dia ni orang Bajau ataupun orang Bajau yang buat lepa tu. Dia macam tu. Okey. Sama juga kalau kita orang Melayu, kita orang perempuan Melayu pakai sari. Kan, pakai sari. Dia tak cakap nama lain sebab orang Melayu pakai. Dia tetap akan panggil pakaian tu sari. Sebab apa? Sari tu berasal daripada pakaian orang India. Dia jadi identiti kat situ. Sari adalah pakaian pakaian kaum India, baju Melayu adalah kaum Melayu. Dan identiti itu kita panggil identiti. Walaupun tidak ramai yang menggunakan lepa sebagai pengangkutan pada masa ini, namun lepa terkenal dalam industri pelancongan tempatan. Dulu cikgu kata dia orang gunakan untuk mencari rezeki dan sebagainya. Untuk sekarang mereka telah hias lepa tu supaya boleh digunakan untuk pelancongan tempatan. Tengok kalau kau tengok gambar tu, dah ada bumbung, ada bendera kan. Depan tu ada pemandu dia. Jadi dia macam kamu pergi Melaka, okey? Kamu pergi Melaka. Beca merupakan satu pengangkutan sebenarnya. Kalau dulu kita guna beca, kita tak ada taksi. Okey, kita guna beca dulu. Dulu orang naik beca, bayarlah berapa sen kan, 5 sen, 1 sen, 2 sen dan sebagainya. Tapi di Melaka sekarang, beca digunakan untuk membawa pelancong. Digunakan untuk sebagai pelancongan. Kamu pergi Melaka, kamu boleh jumpa beca. Warna-warni, macam-macam jenis beca ada. Macam-macam lah, berubah-ubah lah zaman sekarang kan. Dahsyat. Jadi dia dah digunakan dalam industri pelancongan. Digunakan untuk meraihkan pelancong. Buktinya, perarakan lepa cantik bersempena dengan pesta regata lepa diadakan setiap tahun di Semporna, Sabah. Nampak? Okey, apa itu dengan perarakan lepa cantik? Maksudnya lepa tu kita dah kata tadi, perahu siapa yang hias paling cantik, menepati ciri-ciri yang dikehendaki, yang mereka boleh bertanding di dalam pesta regata lepa. Okey, apa maksud pesta regata ni? Regata ni maksud pertandingan lah. Perlombaan. Pertandingan ataupun perlombaan lepa diadakan setiap tahun di Semporna, Sabah. Jadi untuk mereka, benda ni adalah sangat penting dan unik. Untuk masyarakat Bajau di Semporna, Sabah, benda ini adalah penting dan unik. Sesuatu yang bila kita tahu, kita kena hormat, kita kena raikan bersama. Bukan kita pertikai, bukan kita persoal. Kenapa nak hias perahu? Kan ada kereta. Kenapa nak guna ni? Kan ada bot. Kita tak pertikai benda tu. Bila kita belajar tentang sesuatu etnik ataupun sesuatu keistimewaan berkenaan dengan kaum yang lain, kita raikan. Kita tak pertikai, kita bukannya bertanya banyak soalan lah kan. Kan kita tak kenapa orang Melayu sibuk pakai baju Melayu, pakailah kot ke kau sama sekarang kau semua pakai baju cantik-cantik, ada butik dan sebagainya kan. Kita tidak mempersoalkan, kita perlu meraikan benda tu. Itu salah satu cara kita belajar menghormati perkara atau pembawaan etnik ataupun yang diperkenalkan oleh kaum tersebut, supaya kita dapat sama-sama meraikan dan belajar benda tu. Itu cara kita menghormati etnik dan sesuatu kaum. Okey. Baik, kita pergi berkasih lagi berkisar dengan berkenaan dengan berkenalan dengan benda baru. Kita masih lagi dalam topik berkenalan dengan benda baru. Kita pergi pada muka surat 82. Okey, bacaan luas. Bacaan luas maksudnya bacaan untuk kamu lah. Bacaan untuk kamu menambah ilmu, menimba ilmu. Sebab tu kita kena rajin membaca. Apabila kita rajin membaca, kita akan dapat lagi banyak ilmu. Kita dapat tahu lebih banyak pengetahuan. Tadi cikgu dah cerita tentang masyarakat Bajau, cikgu dah cerita tentang lepas, kita dah tentang gitar daripada yang popular di Sabah, yang dibuat daripada kayu nangka yang bernama Sundatang. Jadi kamu dah tahu benda ni, kelak suatu hari nanti, mana tahukah kamu ada kawan Sabah yang datang di sini. Kan, kamu boleh tanya kepada dia kan, kamu pernah tengok tak Sundatang? Saya pernah baca dalam buku teks. Sundatang tu macam gitar kan. Kan nampak tak? Bila kita ni ada ilmu, kita ada pengetahuan, sangat mudah untuk kita bersosial dengan orang. Sebab tu membaca ni adalah jambatan ilmu. Apabila orang tu membaca, dia mempunyai jambatan ilmu, dan orang yang berilmu mampu menghubungkan antara satu orang dengan satu orang yang
lain. Tahu tak jambatan? Tahu tak jambatan? Jambatan ni kalau kamu nak menyeberangi daripada satu tempat ke satu tempat kan. Sebab itulah kita ni kata membaca itu jambatan ilmu. Dengan ada jambatan ilmu kita dapat berhubung dengan orang lain. Kalau tak ada jambatan macam mana? Jerit lah jauh-jauh. Macam mana kita nak berhubung dengan orang? Tak boleh berhubung lah. Sebab tu kita kena membaca, menimba ilmu. Bila kita ada membaca, kita pandai membaca, kita rajin membaca, kita akan membentuk jambatan ilmu supaya kita dapat berhubung dengan orang yang kita nak berhubung. Termasuklah ibu bapa, adik-beradik dan sebagainya. Jadi kita pergi pada muka surat 82 pula. Okey, kita tengok Masjid Beijing Kelantan. Beijing tu, Beijing. Beijing ni adalah satu daerah atau satu tempat yang ada di negara China. Tanah besar China. Bukan orang China Malaysia Tanah besar China. Negara China. Baru-baru ni kita ada sukan Olimpik. Sukan Olimpik. Dan ada juga peserta daripada negara China. Menduki ceritakan apabila pemain bersorangan negara kita lelaki Li Zijia tewas kepada pemain persorangan negara China. Jadi Beijing ni berada di negara China. Tapi Kelantan, Kelantan ada kat mana? Kelantan ada kat Malaysia. Jadi apa kaitan Masjid Beijing Kelantan? Macam mana masjid orang Beijing ada di Kelantan? Orang di negara China boleh berada di Malaysia. Okey, kita baca cerita dia. Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra atau Masjid Beijing sangat cantik. Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra atau Masjid Beijing sangat cantik. Dah ada dua nama lah maksudnya masjid ni. Masjid nama pertama dia Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra ataupun juga dia digelar Masjid Beijing sangat cantik. Masjid ini ialah masjid berseni bina Cina yang pertama didirikan di Malaysia. Maksudnya di sini masjid ini digelar Masjid Beijing sebab reka bentuk dia adalah menggunakan reka bentuk rumah Cina. Okey, reka bentuk rumah Cina. Cuba kita tengok gambar tu. Dengan garis dengan dia punya bumbung berwarna merah. Atau ada bucu tajam di hujungnya. Okey, pintu masuk dan susunan dan rekaan dia menyerupai sedikit rumah orang Cina dahulu. Seni bina rekaan dia. Okey, rekaan dia. Masjid ini terletak di daerah Rantau Panjang Kelantan. Jadi sebab itulah tadi nama ni diberi Masjid Beijing Kelantan. Rupanya masjid ni terletak di Rantau Panjang Kelantan. Masjid ini mula dibina pada 12 September 2005. 2005 maksudnya berapa tahun yang lalu? 16 tahun yang lalu. Okey. Masjid ini telah dirasmikan pada 1 Julai 2013 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan Sultan Muhammad V. Itu bukan Sultan Muhammad V Okey, itu adalah huruf Roman. Okey, tak apa. Nak pegang ke pun panjang tak apa. Kamu cuma perlu tahu itu bukan V, itu adalah Sultan Muhammad V. Okey. Seni bina masjid ini amat unik dan cantik. Okey. Unik dan cantik. Seni binanya menggabungkan seni bina Cina dan Islam. Seni bina dia ni menggabungkan budaya orang Cina dan agama Islam. Masjid ini dibina seakan-akan Masjid New Jie yang berusia lebih daripada 1000 tahun di Beijing, China. Maksudnya kat sini, dekat China pun ada masjid. Kan? Dekat tanah besar China sana pun ada masjid. Kita ingat kat sana semua Cina kan. Cina saja kan. Ada tokong kan. Tak. Di sana juga ada kepelbagaian agama. Di sana juga ada penganut agama Islam. Dan ramai juga orang Islam di sana. Selain itu, masjid ini juga menggambarkan gabungan 3 budaya masyarakat di Malaysia. Iaitu Melayu, Cina dan India. Gabungan seni bina Melayu dan India dapat dilihat pada lorekan simen di beranda masjid dan hiasan di dalam masjid. Maka binaan di luar tu menggambarkan budaya Cina. Okey, lepas tu masjid tu sendiri adalah identiti orang Melayu Islam.
Okey, dan juga reka hiasan di dalam masjid itu mereka mengambil hiasan daripada masyarakat India. Maka masjid ini menggabungkan tiga kaum yang besar di Malaysia ini dan menjadi satu masjid yang mesra kaum. Mesra kaum ni maksudnya apa? Kalau orang Melayu nak masuk, tengok, aduh macam seni bina reka Melayu lah. Kalau orang Cina nak masuk, wah ni design ni reka bentuk macam orang Cina punya lah. Masuk dalam, orang India pun kata, wah ni rekaan macam orang India punya ni lah kan, design lah kan. Macam tu. Jadi dia adalah mesra kaum. Okey, tamat sudah kita punya buku pada hari ini, jilid 1. Jadi mulai esok kita akan sambung pada jilid 2. Okey, jilid 2. Okey, untuk kerja kamu ini mudah saja. Cikgu nak kamu rakam bacaan kamu pada muka surat 81. B A ni tak payah. A ni tak payah. Terus bagi baca yang B. Okey, rakam teks tentang lepa dan juga rakamkan bacaan tentang Masjid Beijing Kelantan dan hantar di dalam Telegram. Okey? Baik, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi pada hari esok. Ingat, mulai esok kita akan tukar pada buku jilid 2. Okey, baik, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum, dan cikgu akan upload video ni dalam YouTube. Nanti tengok dan respon macam biasa. Terima kasih, jumpa lagi esok. Assalamualaikum.